Terusnya saya minta izin, tengok minta izin tu nak cerita dengan kawan-kawan media isu yang semalam saya ditanya. Baik, kenyataan media ni akan saya edarkan, tapi saya mohon untuk baca. Inilah kenyataan media mengenai permohonan semakan kehakiman Jill Island lawan Menteri Dalam Negeri. Saya nak sebut peringkat pertama, pendirian KDN adalah memperakui, menghormati dan menerima pakai ketetapan enakmen negeri-negeri dan titah yang di-Pertuan Agong, khususnya pada 7 Februari 2023 yang menzahirkan agar dikekalkan dasar sedia ada yang sedang berkuat kuasa berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Isu dia, ya. Maknanya KDN kami hormat, kami akur, kami perakui, kami terima pakai dan kami jadikan panduan dalam proses KDN untuk membuat keputusan. Ya. Baik. Kami juga sandarkan pendirian kami ini kepada titah yang di-Pertuan Agong pada 7 Februari 2023. Baik. Adalah ditegaskan bahawa KDN kami komited dalam urusan mempertahan dan melindungi kepentingan Islam, orang Melayu dan institusi raja di Malaysia, khususnya dalam isu penggunaan kalimah Allah selaras dengan perkara 11.1 dan perkara 11.4 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan setiap individu berhak menganuti dan mengamalkan kebebasan beragama. Namun, tetap tertakluk kepada undang-undang persekutuan atau undang-undang negeri yang boleh mengawal atau menyekat pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain dalam kalangan orang Islam. Untuk makluman, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah dibuat dengan menggunakan pendekatan perundangan sivil dan pentadbiran, ya, administratif, iaitu isu berkaitan rampasan bahan penerbitan pada ketika itu. Ini bukan berlaku sekarang, ini berlaku dulu. Okey, ya. Keputusan Mahkamah Tinggi telah dibuat dengan menggunakan perundangan sivil dan menggunakan pendekatan administratif pentadbiran. Isunya apa? Isu berkaitan rampasan bahan penerbitan dan bukan dari sudut teologi ataupun apa juga yang melibatkan penggunaan kalimah Allah. Dalam kes Mahkamah Persekutuan memutuskan kes Jill Island lawan Kerajaan Persekutuan itu, ianya adalah menggunakan perundangan sivil. Keputusan itu adalah to address isu administratif. Isu apa? Isu custom rampas bahan penerbitan. Okay, isu dari situ. Jadi keputusan Mahkamah Tinggi adalah keputusan merujuk kepada persoalan administratif. Oleh kerana pendekatan Mahkamah Tinggi ini adalah berasaskan undang-undang sivil, maka keputusan itu bukanlah keputusan bersifat teologi ataupun apa juga yang melibatkan penggunaan kalimah Allah. Ini kerana fungsi mahkamah itu sendiri tidak bersesuaian untuk memutuskan hal ehwal berkaitan agama secara spesifik. Okey, ya. Saya telah meneliti judgement oleh Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Norby. Dalam penghakiman Mahkamah Tinggi pada 10 Mac, jelas Hakim membuat keputusan 90 muka surat itu, dia sebut keputusan yang dia buat adalah berdasarkan pendekatan secara pentadbiran. Dan keputusan dia buat tidak menyentuh mengenai penggunaan kalimah Allah. Dan ianya didapati konsisten dengan keputusan Mahkamah Persekutuan terhadap kes titular Roman Catholic Archbishop Kuala Lumpur pada tahun 2014. Ya. Bersangkutan dengan hal ini, keputusan kerajaan untuk tidak meneruskan rayuan adalah dibuat mengikut case by case. Jadi keputusan ini hanya kes Jill Island. Dia tak menjejaskan kalau ada kes lain yang dalam tindakan mahkamah. Ini saja, kes ini saja. Saya tekankan, Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Persekutuan dalam membuat keputusan mereka sebut mereka membuat keputusan berasaskan kepada isu administratif. Dalam kes Jill Island, isu administratif adalah bahan penerbitan yang mengandungi perkataan-perkataan itu telah dirampas oleh pihak custom. Jill Island cabar kes itu
dan mahkamah membuat keputusan berasaskan kepada tindakan rampasan itu. Dan Jill Island menang. Jadi rayuan yang ditarik itu adalah ke atas keputusan seperti itu. Dia bukan soal keputusan mahkamah soal perkara teologi. Tak ada dalam judgement itu. Ya, baik. Sewaktu proses permohonan rayuan sedang berjalan, KDN juga memperhalusi dengan teliti keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 Mac yang mendapati, ini asas judgement dia. Hakim yang memutuskan itu, ini asas dia. Hakim mendapati terdapat percanggahan antara keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri pada 19 Mei 1986 dengan arahan pentadbiran yang dikeluarkan oleh KDN pada 5 Disember 1986. Ada percanggahan keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran oleh KDN. Arahan pentadbiran itu berasaskan pada Akta Percetakan, Akta Penerbitan dan Mesin Cetak 1984. Keputusan Jemaah Menteri satu, arahan pentadbiran satu. Arahan pentadbiran itulah digunakan pakai oleh badan penguatkuasa, ya, bersandarkan kepada Akta Penerbitan dan Mesin Cetak. Penghakiman oleh Hakim Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa asas yang dia memenangkan Jill adalah kerana ada percanggahan di antara keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran. Bermaksud isu administratif. Dia bukannya soal teologi, kebenaran penggunaan kalimah Allah. Itu bukannya asas keputusan mahkamah. Oleh demikian, belajar daripada situ, mulai keputusan itu, KDN sekarang tak boleh lagi guna arahan pentadbiran yang bertarikh 5 Disember 1986. Sebab hakim dah buat keputusan. Tak boleh lagi. Maknanya KDN dalam nak melaksanakan Akta Penerbitan Mesin Cetak melalui badan penguatkuasa kami, sekarang kalau kami guna arahan pentadbiran itu, dah tak boleh lagi. Sebab mahkamah dah buat keputusan. Jadi, bertindak atas ini, KDN sekarang mengambil langkah untuk kaji dan mengemaskini satu arahan pentadbiran yang lebih menyeluruh bagi menangani isu penggunaan kalimah Allah, Baitullah, solat dan Kaabah agar selari dengan kepentingan dan maslahah masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia, serta menyelia dan mengawal dengan lebih berkesan bahan-bahan penerbitan yang menyalahi peruntukan perundangan yang berkuat kuasa. Okey, mahkamah buat keputusan adanya pertembungan, percanggahan. Jadi KDN mesti respon dengan arahan pentadbiran yang lebih menyeluruh sesuai dengan kepentingan dan maslahah masyarakat bilang kaum. KDN, tugas hakiki kami adalah aspek ketenteraman awam. Menjaga ketenteraman awam selaras dengan perkara 11.5 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kebebasan beragama tetapi tidak membenarkan perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau moral. Saya nak ambil kesempatan ini menyatakan komitmen terhadap pencegahan penyebaran unsur-unsur yang memudaratkan ketenteraman awam melalui tindakan penyeliaan dan kawalan terhadap bahan penerbitan yang memudaratkan atau mungkin memudaratkan ketenteraman awam secara berterusan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Mesin Cetak yang saya sebut tadi 2012 serta perkara 11 Perlembagaan. Sekali lagi saya tegaskan, perkara 11.1 dan perkara 11.4 Perlembagaan memperuntukkan setiap individu berhak menganuti dan mengamalkan agama namun masih tertakluk pada Undang-Undang Persekutuan dan Negeri yang boleh mengawal atau menyekat pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain dalam kalangan umat Islam. So, itu kenyataan media saya. Ada soalan? Ya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Saya sebut arahan pentadbiran ni cerita arahan pentadbiran 5 Disember 1986. Dia bercanggah dengan keputusan Kabinet 19 Mei 1986. Arahan pentadbiran itu
adalah arahan yang berupa pelaksanaan akta pencetakan mesin cetak, iaitu bagi menyekat kemasukan penerbitan itu ya. Oleh kerana hakim telah membuat satu keputusan yang jelas tentang itu, KDN dalam menguatkuasakan undang akta ini, dia mesti respon lah. Jadi saya sebenarnya seawal keputusan itu pun, arahan saya kepada bahagian PKK ya, singkatan untuk penguatkuasaan, PKK stand for bahagian penguatkuasaan KDN ya, bawah Encik Nick. Seawal itu pun arahan saya suruh mereka meneliti, belajar daripada keputusan mahkamah, dia punya kelemahan yang menyebabkan kerajaan kalah itu ada kerana arahan pentadbiran yang bercanggah. Jadi kami kena respon. Jadi awal tahun ini saya pun telah meminta sebahagian penguatkuasaan kementerian untuk meneliti satu persatu sudut perundangan itu supaya dia menjadi satu arahan pentadbiran baru yang lebih kemas dan mengambil kira satu, tugas kami 11.5 jaga kepentingan awam. Tugas 2 menguruskan masyarakat berbilang kaum. Perkara ketiga, perlembagaan mengiktiraf Islam agama rasmi persekutuan. Perkara keempat, ada undang-undang sementara menjamin kebebasan beragama, tapi ada sekatan sama ada dalam bentuk perundangan atau enakmen negeri yang tak boleh pengembangan ataupun penyebaran agama lain ke atas penganut Islam. Jadi kami kena tampilkan arahan pentadbiran baru khusus supaya bagi mengurus kendali atau menyelia kalau berlaku kemasukan bahan penerbitan yang dikira berlawanan dengan keputusan Kabinet 1986, yang kalau tidak diatasi dia mengulangi balik. Jadi kalau mengulangi balik berakhir di mahkamah, keputusan mahkamah tu dah ada. Jadi arahan pentadbiran baru yang lebih kemas kini yang mencakupi semua perkara yang saya sebut itu adalah dalam proses keutamaan kami sekarang. Ya. Sorry, macam mana? Pada tahun 2021, mahkamah buat keputusan membenarkan penggunaan Allah dan juga 3 lagi perkataan kan. Keputusan mahkamah baca tak? 90 muka surat tu. Dalam tuntutan JIL bahawa rampasan bahan-bahan penerbitan yang ada kalimah Allah itu, dia kata tindakan merampas oleh custom itu sebagai salah. Dan mahkamah membenarkan tuntutan JIL. Jadi isunya apa? Tindakan pihak penguatkuasa merampas bahan penerbitan. Itu isu pentadbiran lah. Administratif lah. Keputusan mahkamah bukan soal membenarkan JIL menggunakan kalimah Allah. Isunya isu rampas. Bila bahan penerbitan dia, Jill Island ni, dia wanita Melanau. Dia buat masuk bahan yang disebut tadi. Bahan itu dirampas oleh custom. Dia challenge. Jadi mahkamah kata ketika custom menjalankan tindakan mengikut arahan pentadbiran 1986, berpandukan kepada arahan pentadbiran itu sebenarnya bercanggah dengan keputusan kabinet. Saya tak baca judgement tu, tapi apa yang saya baca daripada laporan dia, tahun 2014 CD tu sudah judge has given approval supaya CD diterapkan. 2014 kes apa? Kes yang sama. Kes Harold. Yes. Dan sorry, kes Jill Island. Jill Island? Ya, siap. Ya, biasa tengok fact dia. Ya, Mahkamah Kuala Lumpur mengarahkan KDN memulangkan balik. Yes. Pulangkan balik lah. Yes. Ya, itulah tindakan mahkamah. Sampaikan lagi untuk sebab arahan memulangkan balik itu tidak sekali dengan penggunaan perkataan Allah dan satu lagi. Pada tahun 2021 yang saya baca lah, Ya, ya. the judge has given the judgment said that dibenarkan penggunaan itu oleh orang bukan Islam Yalah. kerana Ya. is illegal dan tak kenalah.
penerbitan dia itu ada kalimah Allah. Betul lah. Ada Baitullah, ada solat, ada Kaabah. Yang itulah. Di dalam CD dia dah ada benda tu kan. Itulah. Jadi dia maksud dia kata bila dirampas oleh custom itu bercanggah lah. Jadi mahkamah kata oleh kerana itu pulangkan balik. So KDN pulangkan lah. Jadi dalam tu terkandung lah semua audio apa semua yang tertera nama perkataan tu. Ya, jadi dibenarkan penggunaan itu untuk dokumen MG Island Scotland. Maknanya kandungan dalam sini tu dia boleh pakai lah untuk kes dia. Tok, saya cuma nak ulas begini ya. Penghakiman oleh Hakim Norby itu adalah di atas permohonan JIL terhadap tindakan penguatkuasa custom merampas. Dia dapatlah. Jadi arahan mahkamah ialah memulangkan. Itu aja. Jadi bila satu keputusan dibuat, kerajaan kalah, apa yang kerajaan buat mula-mula? Dalam masa 2 minggu kerajaan mesti file rayuan. Itu yang kerajaan buat pada masa itu. Itu dijelaskan oleh Dr. Zul dalam kenyataan dia semalam. Sebagai melaksanakan itu, maka arahan rayuan dibuatlah. Keputusan kabinet itu dilaksanakan oleh KDN. Jadi kemudiannya bila bertukar kerajaan, kita berbincang baliklah dengan AG dan kita meneliti itu yang saya sebut tadi. Setelah kita meneliti, penghakiman itu adalah dari hal percanggahan. Itu asasnya yang saya nak tekankan. Faham tak? Percanggahan antara keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran. Dan itu yang memenangkan JIL. Apa maksud JIL menang? CD yang mengandungi kalimah itu dipulangkan balik pada dia. Untuk kes itu sajalah. Untuk kes JIL sahaja. Ya, kes JIL saja. Yang saya sebut, keputusan hakim tidak bersifat teologi sebab dia mahkamah sivil. Mahkamah sivil mana boleh memutuskan soal kalimah Allah apa mana? Perkataan mahkamah sivil. Lagipun bukan itu yang dituntut oleh JIL. JIL challenge tindakan penguatkuasaan. Okey? Ada ya. Hakim pun kata dia tak terlibat dalam isu Ya. Dalam judgement Norby itu dia sebut ya, dia jelas ya, judgement dia adalah bukan melibatkan tentang keputusan mengenai kalimah Allah. Bukan. Dalam judgement dia yang setebal 90 muka surat tu. Dia jelas dalam preamble dia tu, dalam penghakiman dia tu. Ya. Okey. Isu ni sangat sensitif. Mungkin ada pihak yang akan politisizekan dia dan sebagainya. Dan Datuk Sri bagi statement mengenai technicalities yang glitch 1986. Apa jaminan dalam isu depan ni, takbiran baru, arahan. Selepas ni kandungan itu mungkin kita boleh fight dan tidak boleh guna. Tak, keputusan kabinet dah ada 1986. Keputusan itu tak pernah berubah. Keputusan itu oleh zaman Dr. Mahathir. Keputusan kabinet yang saya sebut tadi tu kekal zaman Pak Lah, diterima juga zaman Datuk Najib, terpakai zaman Tan Sri Muhyiddin, terpakai zaman Ismail Sabri, dan sekarang keputusan yang sama. Ya, keputusan yang sama. Tak ada perubahan dibuat terhadap keputusan Jemaah Menteri itu. Betul tak? Jadi bila keputusan itu ada dan bercanggah dengan arahan pentadbiran, KDN respon kepada arahan pentadbiran lah. Sebab isu ini isu administratif, bukan isu teologi. Bukan soal keputusan Mahkamah Sivil buat keputusan tentang kebenaran guna kalimah Allah. Isu administratif. Baik Hakim Mahkamah Persekutuan kemenangan 4-3 kepada kerajaan ataupun Hakim Noibi dalam kes JIL Island, isunya isu administratif tentang pelaksanaan akta penerbitan dan mesin cetak yang kemudiannya mewujudkan arahan pentadbiran yang bercanggah dengan keputusan Jemaah Menteri. Itu asas. Dan keputusannya dipulangkan lah. Ya, dipulangkan dan dicop untuk agama Kristen sahaja. Itu panduan dia. PM kat Maif saya kata dia nak immigration, prison department and police to back up and get rid of the sakau practice. So nak dapat pandangan itu semua. Saya sambut baiklah sebab memang PM dia sebagai ketua dia akan ingatkan kami kan. Saya anggap itu sebagai teguran yang baik dan agensi-agensi di bawah KDN sentiasa bersikap terbuka dan sentiasa mengambil langkah untuk meningkatkan satu dari segi kewibawaan, dua dari segi integriti, tiga dari segi tata kelola. Itulah yang kami buat sekarang ni. Backup
Okay? Backup maksudnya ini yang kita respon. Kalau nanti majlis polis ke majlis jabatan pendaftaran, saya respon accordingly. Ya, jadi saya hargai. Datuk Seri, mungkin soalan terakhir. Regarding the withdrawal, right, of the appeal, right, it has drawn a lot of backlash. So what's your comment? What would you say to those who have criticized? Okay, ada perkara yang di luar kawalan kita. There are things that beyond our control, right? My duty now is just to share the fact. Okay, what are the facts? Number one, government lost to Jill Island in High Court. What are the basis of the judgment? There are contradictions between the decision by the cabinet and the arahan pentadbiran. The circular made by the KDN based on the Printing Act. So that's the fact. Okay, so this is an administrative decision. Okay, because the civil court, they don't have a power to decide on issues that is related to theology by nature. This is not a decision by whether or not a court allow the kalimah Allah being used by the Christian. No, it is not. It is purely the administrative based on the action taken against Jill by the customs. Okay, so that's the fact. So tugas saya cuma menyampaikan fakta. There are things that beyond my control, which is the what you mentioned just now as a backlash, whatever. Those are beyond my control. So we hope that there is a rationale by the people out there. You know, just be fair to not to the government or not to Saifuddin. You know, be fair to the case. Ya, yang mengundang kepada sentimen ini. You know. Ini explain kenapa tugas KDN 11.5 menjaga ketenteraman awam tu menjadi sangat relevan. Okay? Don't jump the gun atas nama apa pun. Isu ni emotif. But what are the facts? Read through the judgment. Itulah judgment sebut. Okay? Thank you. Thank you.